Kepelbagaian acara yang dimuatkan dalam kalender pelancongan Pahang memberi impak besar kepada kehadiran pelancong ke negeri itu. Setakat September lalu, Pahang merekodkan 9.4 juta kehadiran pelancong domestik. Menurut Exco Pelancongan Pahang, Leong Yuman, pelancongan gastronomi antara daya tarikan baharu yang berupaya menarik pelancong ke negeri itu. Ini kerana 11 daerah di Pahang mempunyai keunikan tersendiri dalam produk yang berasaskan makanan. Di Pahang, kalau kita sedar bahawa sebagai contoh patin tempoyak, musang king, raja puding juga merupakan makanan dan minuman yang dapat menarik pengunjung untuk Melaut Pahang untuk mendapatkan makanan-makanan minuman. Kita berharap bahawa dengan meneruskan usaha ini, gastronomi tourism akan menjadi salah satu trend untuk meningkatkan ketibaan pelawat ke negeri Pahang. Beliau ditemui pemberita pada perasmian Festival Kopi Pahang 2023 di Kuantan, Pahang. Antara tumpuan lain di negeri Pahang, SW Corp rangka beberapa strategi hadapi monsun Timur Laut serta program kongsi rezeki bantu golongan B40. Perkembangannya kita terus saja bersama Razi Hanis Abdul Rahman. Razi, silakan. Terima kasih Nurul. Perbadanan Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam SW Corp Pahang telah merangka beberapa strategi sebagai persiapan menghadapi monsun Timur Laut MTL. Koordinasi tersebut dibuat bersama kerajaan negeri serta pihak berkuasa tempatan PBT melalui Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB mengikut prosedur operasi standard SOP persiapan sebelum banjir, ketika banjir dan pasca banjir. Menurut Pengarah SW Corp Pahang Syahrudin Hamid, pihaknya telah mengeluarkan arahan pembersihan di kawasan kediaman penduduk melibatkan longkang serta sistem perparitan bagi melancarkan aliran air luar ketika hujan lebat. Telah mengarahkan pihak konsesi kita iaitu Alam Flora bersama dengan subkontraktor untuk memastikan kawasan-kawasan hotspot yang sering berlaku banjir di dalam kawasan negeri Pahang ini untuk diambil tindakan pembersihan yang komprehensif lah. So, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di peringkat kita memastikan longkang-longkang yang di bawah kawalan dan juga skop perkhidmatan SW Corp ni akan dibersihkan mengikut jadual yang ditetapkan. Kenyataan Ketua Polis Pahang Datuk Seri Yahya Othman sebelum ini menjelaskan sebanyak 763 kawasan di Pahang dikenal pasti sebagai berisiko banjir dengan daerah Temerloh dan Jerantut merupakan daerah pertama dan kedua tertinggi berisiko selain 290 lokasi berisiko berdepan masalah jalan terputus kerana dinaiki air. Setiap kali monsun Timur Laut MTL melanda, persiapan menghadapi banjir pasti akan menjadi perkara utama dilakukan agensi kerajaan maupun badan bukan kerajaan NGO menghulurkan bantuan terutama di negeri-negeri di Pantai Timur. Tidak terkecuali Kelab Pemotoran Triton Tenes Kelab Malaysia TTCM yang setiap tahun aktif menjalankan misi bantuan banjir. Presidennya Ahmad Asri Muhammad Aziz berkata 300 ahlinya bersedia untuk digerakkan pada bila-bila masa dengan koordinasi bersama agensi keselamatan. Okey, bantuan yang biasa kita salurkan ialah pemindahan mangsa banjir ke kawasan yang ditetapkan dan kita akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan untuk memastikan kawasan yang banjir ini selamat untuk kita rescue dan membawa mangsa-mangsa ke tempat yang selamatlah. Dalam pada itu, Naib Presiden Kanan di Mitsubishi Motors Malaysia Jenderal Merhad Arba Abdul Rahman berkata, pihaknya juga turut bersama TTCM menjalankan tanggungjawab sosial korporat CSR menyumbang kepada penyaluran bantuan banjir. First batch yang orang kata dia review and orang kata reveal lah. Dan second batch akan datang untuk dapatkan orang kata bantuan yang lebih menyeluruh, yang mana dari segi bantuan makanan dan sebagainya lah, ataupun dari segi proses pembersihan ataupun bantuan kepada penduduk yang mengalami malapetaka itu lah. Gerak kerja ketika banjir juga katanya akan dilaksanakan secara kolaborasi bersama penduduk setempat dengan tumpuan diberikan kepada premis awam seperti masjid, surau, sekolah dan pusat asuhan kanak-kanak.
Selain program Jualan Rahmah diperkenalkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, satu lagi inisiatif dilakukan bekas Ahli Parlimen Cerantut Datuk Ahmad Nazlan Idris selaku penaung kongsi rezeki usahawan Cerantut untuk membantu meringankan bebanan penduduk di kawasan itu. Melalui program kongsi rezeki itu, setiap keluarga berpendapatan rendah B40 boleh mendapatkan pelbagai barangan keperluan asas secara pakej yang ditawarkan pada harga RM20. Bila saya pergi ke pasar raya, tengok tak ada sekamping. Di mana dalam program ini saya dengan beberapa orang rakan mengadakan program ini. Kita menjualan barangan keperluan asas, beras, tepung, gula, susu yang bernilai RM30, tapi kita jual dengan harga RM20. Maknanya keluarga itu sendiri dia kena menyumbang kepada keluarga dia RM10 lah, RM20, dan kita tolong RM10. Dan kita dapat peruntukan ini daripada rakan-rakan saya, beberapa individu dan juga syarikat pertubuhan. Beliau berkata demikian selepas pelancaran program kongsi rezeki di kawasan perumahan 410 dekat pinggir Bandar Cerantut, Pahang. Program seumpama itu juga akan diperluaskan ke kawasan Dewan Undangan Negeri Dun lain, antaranya Ulu Ceka dan seterusnya ke Kuala Tahan dan Pulau Tawar dalam kawasan Cerantut. Sementara itu, pembeli ditemui menzahirkan rasa syukur apabila dapat membeli dengan harga lebih murah berbanding pasaran serta meringankan beban perbelanjaan bulanan. Walaupun benda ni orang kata tak seberapa, tetapi beban kami ni ada sikit kekurangan daripada ni. Malulah kalau beli beras sekarang ni dah RM19. Ini bagi macam ni baru ni harga RM20. Yang mana sikit sebanyak telah dapat membantu masyarakat atau telah dapat membantu sikit keresahan masyarakat ini. Bahkan kita masih agar program ini dapat diteruskan lagi. Menurutnya, inisiatif tersebut dapat membantu kumpulan B40 yang terkesan dengan kenaikan kos sara hidup. Laporan tadi mengakhiri berita setempat dari negeri Pahang. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali ke Angkasa Peri untuk berita seterusnya. Reziani, terima kasih atas perincian itu. Hari kedua kempen pilihan raya kecil PRK Kemaman, pelbagai aktiviti diadakan bersama penduduk oleh calon Barisan Nasional Jeneral Besara Tan Sri Raja Muhammad Affandi Raja Muhammad Noor. Ia dimulakan dengan solat subuh berjemaah bersama penduduk di Masjid Felda Kertih 6. Beliau kemudian bersarapan pagi dan menyantuni penduduk di kedai koperasi Felda Kertih 5 dan 6. Seterusnya, Tan Sri Raja Muhammad Affandi berkunjung ke pejabat Felda Kertih 5 untuk beramah mesra dengan pegawai dan kaki tangan pejabat berkenaan. Beliau turut mengunjungi rumah Ketua Blok Felda Kertih 5 dan mengadakan sesi ramah mesra dengan peneroka Felda Kertih di bangunan JKKR Felda. Program pembangunan peneroka Felda memanfaatkan lebih 200 peneroka di Felda Seberang Daya Kemaman, Terengganu. Pengurusnya Syafiq Hilmi Ahmad Zahid berkata, inisiatif yang diperkenalkan pada tahun 2021 itu bertujuan meningkatkan pendapatan peneroka melalui pertanian, penternakan dan perniagaan. Jelas beliau, 4 projek diperkenal untuk dilaksana mengikut kesesuaian di kawasan masing-masing. Ia melibatkan ternakan lebah kelulut, ternakan ayam kampung asli, tanaman cili centil dan ternakan arnab pedaging. Peruntukan kepada setiap peneroka terlibat bermula daripada RM5,000 hingga RM9,900. Seperti mana yang berlaku di Felda Seberang Tayo, kita dah mempunyai seramai 20 orang generasi baru yang mengusahakan projek madu kelulut. Di samping itu juga, kita juga mempunyai 25 reban ayam organik, ayam kampung organik yang telah disertai oleh lebih kurang seramai 11 orang peserta buat masa ini. Seorang peserta projek ternakan lebah madu kelulut, Nur Haslina Sabdun, 31 tahun berkata, dia dan suami memulakan projek itu sejak 2022 dan kini telah berjaya memiliki 25 sarang lebah kelulut. Nur Haslina berkata, tuaian dilakukan setiap bulan dengan purata pendapatan mencecah hampir RM700. Seramai 20 orang yang terlibat mengusahakan projek tanam kelulut ni lah.
Kita telah menghasilkan dua produk madu keluluk lah. Okey, pertama kita dah packingkan madu keluluk ini antara dua packaging. Okey, satu packaging madu keluluk asli dan satu lagi kita buat produk yang baru iaitu madu keluluk campur dengan bawang putih tunggal untuk buang angin dan untuk kesihatan badan lah. Sementara itu, seorang peserta ternakan ayam kampung, Wahab Muhammad berkata, permintaan yang tinggi terhadap ayam kampung telah menimbulkan minatnya untuk menjalankan projek tersebut secara komersial. Projek ni lebih kurang dalam 3 kali pusingan setahun. Okey, 3 kali pusingan setahun, iaitu kami mulakan daripada 2022 sampai 2023 sampai sekarang lah. Iaitu 2022 daripada bulan 4, 5, 6, bulan 7. Kita tunggu lebih kurang 2 bulan supaya yang baru datang lah. Anak apa kau panggil tu? Benda baru datang. Pendapatan peneroka, pendapatan tambahan lah ya. Ayam ni dia bergantung gini. Dia bergantung pada berapa yang kita ada rebang. Kalau kata seorang nak 2, lebih sikit. Kalau seorang satu macam saya ni lebih kurang dalam RM700 lah satu pusingan. Pendapatan tambahan kami. Felda akan terus mengembangkan lagi projek-projek berkenaan bagi menambah hasil baharu peneroka sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka. Program Kelantan FM Ambil Peduli membuka tirai dengan menziarahi peserta akhir bintang RTM 1986 Azizi Zakaria di kediamannya di Kota Baru, Kelantan. Artis veteran itu terlantar sejak 5 tahun lalu akibat kanser prostat tahap 4 sekaligus menghalang aktiviti nyanyiannya. Kita membantu orang yang telah sama-sama membantu kita untuk mengukuhkan jenama kita. Jadi kita jangan lupa orang yang telah berbakti kepada kita juga. Iaitu sangat penting. Dari dalam kehidupan kita, jangan sekali-kali kita lupa orang yang banyak membantu kita. Jadi itulah sebab kita kemari pada hari ini. Bagi Azizi, lawatan dan sumbangan yang diterima amat bermakna, khususnya dalam meringankan beban dari segi kos perubatannya. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada kru-kru RTM semua, dan terima kasih kepada semualah yang terlibat atas kunjungan lawatan terhadap saya. Dan saya amat rasa teroja dengan kedatangan diorang. Untuk pembelian, selama saya tak kerja ni, untuk pembelian tu ada kawan-kawan datang yang menghulurkan duit sebagai derma ni, jadi saya kumpul-kumpul untuk belikan obat. Semua institusi pengajian tinggi IPT di negara tidak perlu taksub dengan sistem ranking antarabangsa. Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perkongsian kepakaran antara IPT tidak akan berlaku jika masing-masing mahu mengejar ranking. Kita tidak perlu taksub sebab saya ingat sudah ada banyak kenyataan dan juga penulisan-penulisan mengenai ranking, dan banyak juga badan-badan antarabangsa termasuk United Nations yang melahirkan kebimbangan supaya kita tidak terima ranking bulat-bulat begitu. Beliau berkata demikian pada sidang media sambutan ulang tahun ke-40 Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM. Tambahnya, ukuran yang digunakan itu lebih sesuai untuk negara maju namun tidak sesuai untuk banyak negara lain.